Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam UTM Sanjungan Mangsa. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan laporan mengenai projek inovasi kami untuk subjek asas reka cipta yang bertajuk Smart Vaccination Case. Sebelum pergi kepada isi kandungan laporan projek, terlebih dahulu ingin saya kenalkan ahli kumpulan bagi projek Smart Vaccination Case. Yang pertama saya sendiri iaitu Muhammad Asrul Huzaimi, yang kedua Muhammad Iqbal Nakiuddin dan yang ketiga Al-Hawarizmi. Tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada pengenalan pembangunan projek Smart Vaccination Case. Jadi seperti nama projek kami bercadang untuk membangunkan sebuah casing untuk kad sijil vaksinasi. Apa yang membezakan projek yang kami ingin bangunkan dan projek yang sedia ada di pasaran? Apa yang membezakannya ialah produk yang dibangunkan mempunyai ciri-ciri keselamatan yang bertujuan untuk melindungi data dan maklumat pengguna. Produk kami juga akan dilengkapi dengan ciri tambahan iaitu sanitizer, sabun dan air yang boleh diletakkan sekiranya perlu. Seterusnya kita akan pergi kepada latar belakang projek. Idea asal projek ini ialah dari pengalaman dan pemerhatian sendiri semasa menjalani kehidupan dalam situasi endemik di mana sijil vaksinasi sentiasa perlu dibawa ke mana-mana dan perlu ditunjukkan sekiranya diminta oleh pihak berkuasa. Produk sedia ada di pasaran tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan dan data serta maklumat pengguna menghadapi risiko untuk dicuri, disalahgunakan dan diplagiat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Harian Metro bertarikh 11 Ogos 2021, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenal pasti satu kes penjualan sijil vaksinasi dalam bentuk kad fizikal secara dalam talian di utara tanah air. Oleh itu, setelah melakukan sesi perbincangan, kami memutuskan untuk menambah baik atau menginovasikan produk sedia ada dengan menambah ciri keselamatan agar data dan maklumat pengguna selamat. Seterusnya kita akan lihat lakaran awal projek. Seperti yang tertera di slide, ini merupakan morphological chart yang dilukis oleh ahli kumpulan kami, di mana di morphological chart ni terdapat cadangan untuk bentuk bahan keselamatan yang akan digunakan dan holder untuk digunakan pada produk. Dan ini merupakan lakaran awal untuk produk kami, juga morphological chart dan lakaran awal, bentuk awal cadangan pembangunan projek. Okey, seperti yang tertera, sekarang ni kita akan lihat kepada lukisan teknikal di mana setelah kami berbincang dan menentukan bentuk akhir bagi projek kami bangunkan lukisan teknikal menggunakan perisian AutoCAD. Jadi seperti yang tertera, kita akan dapat lihat bahan-bahan yang akan kami gunakan lah. Untuk badan kami akan gunakan plastik, dan untuk bahan ciri-ciri keselamatan kami gunakan privacy screen protector, dan di belakang ni kami akan lekatkan velcro di sini. Velcro ni bertujuan untuk kita lekatkanlah air, sanitizer, soap tablet yang diletakkan dalam bekas. Jadi pengguna akan ada pilihan lah untuk pakai sanitizer ataupun pakai air ataupun sabun. Perkara ini akan diterangkan terlebih lanjut lagi di slide akan datang. Okey, kita terus kepada pernyataan masalah yang menyebabkan kami ingin menginovasi produk sedia ada. Jadi yang pertama, kita lihat risiko kehilangan maklumat dan data peribadi di telefon pintar dan sijil fizikal disalahgunakan untuk tujuan jenayah oleh pihak tidak bertanggungjawab. Jadi maklumat yang berada di telefon pintar seperti yang kita tahu memang tidak secure lah atau memang tidak selamat. Disebabkan berisikolah digodam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan bagi sijil fizikal pula, sekiranya sijil fizikal dibawa ke sana ke sini juga berisiko disalahgunakan oleh pihak mereka yang tidak bertanggungjawab, mengambil data pengguna dan menjual kepada pihak untuk beri kepada golongan anti vaksin. Jadi yang kedua,
Pernyataan masalah yang kedua, terdapat golongan yang tidak cekap atau mahir menggunakan aplikasi MySejahtera, terutamanya warga emas. Ya, seperti yang kita tahu, masyarakat Malaysia memang terdiri daripada masyarakat yang berbilang usia. Jadi di sini kami nampak masalah kepada warga emas lah. Tidak semua warga emas yang sekarang ni pandai menggunakan telefon pintar. Seperti yang kita tahu, aplikasi MySejahtera memang hanya terdapat pada telefon pintar. Jadi bayangkanlah kalau atuk nenek kita, mak bapak kita nak pergi pasar ke, nak pergi mana-mana, sekiranya pihak berkuasa tanya diorang, tanya mereka mana sijil vaksinasi, mereka tak boleh tunjukkan sebab mereka tidak mahir menggunakan MySejahtera. Jadi ini merupakan satu masalah. Dan yang ketiga, seperti yang kita tahu, sekarang ni di Malaysia masih lagi ada kawasan yang tidak ada capaian internet. Jadi aplikasi MySejahtera memang memerlukan internet untuk berfungsi. Dengan adanya produk yang kami bangunkan, masalah capaian internet dapat diselesaikan. Seterusnya, sebelum saya serahkan pembentangan ini kepada Al-Khawarizmi, kita lihat dulu bukti-bukti pernyataan masalah yang saya katakan sebentar tadi. Okey, yang pertama kita lihat keratan akhbar yang pertama yang bertajuk kes penjualan sijil vaksinasi palsu didalangi oleh pihak swasta. Jadi terbukti bahawa memang ada pihak yang tidak bertanggungjawab mencuri data dan kemudian menjual data-data pengguna sedia ada kepada mereka yang anti vaksin. Ini merupakan perkara yang tidak bertanggungjawab. Okey, kita pergi kepada keratan akhbar yang kedua, iaitu ada warga emas tak mahir guna MySejahtera. Ini menepati pernyataan masalah kami yang kedua tadi, yang di mana kami katakan warga emas memang tak pandai ataupun tidak mahir menggunakan MySejahtera. Jadi mereka akan ada masalah lah untuk tunjukkan sijil bukti vaksinasi sekiranya diminta oleh pihak berkuasa. Dan keratan akhbar yang terakhir, iaitu yang bertajuk 4 negeri buat laporan jual sijil vaksin palsu. Jadi sekali lagi terbukti bahawa memang ada sindiket, memang ada pihak yang tidak bertanggungjawab mencuri data pengguna dan menggunakannya bagi tujuan yang tidak betul. Jadi saya teruskan pembentangan kepada saudara Al-Khawarizmi. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Azrul Huzaimi. Kita beralih kepada objektif tentang hasilnya Smart Vaccination Case ini. Yang pertama adalah ia merupakan suatu produk yang mudah alih. Kenapa? Kerana ia adalah boleh dibawa ke mana-mana dan ia merupakan suatu benda yang ringan. Dia tidaklah stick pada satu tempat sahaja. Dia juga boleh digunakan dengan menggantung di leher dan boleh digunakan oleh golongan orang muda, golongan kanak-kanak dan juga golongan orang dewasa. Seterusnya, ia tidak memerlukan capaian internet. Okey, kenapa? Apabila aslinya Smart Vaccination Case ini, ia merupakan satu bentuk fizikal ya. Okey, contohnya boleh dibawa ke mana-mana di kedai runcit, masuk ke mall. Kita hanya menunjukkan sijil vaksinasi yang telah di print. Seterusnya, ia mempunyai ciri keselamatan untuk melindungi maklumat dan data peribadi pengguna. Okey, ciri keselamatan ini yang telah disebutkan tadi iaitu Privacy Screen Protector. Okey. Yang keempat adalah menggabungkan ciri tambahan iaitu seperti sanitizer, air dan juga sabun tablet yang boleh dilekatkan sekiranya perlu. Okey, ciri tambahan ini yang menggunakan pelekat velcro. Okey, kita dapat tahu velcro ni boleh dipasang dan boleh dicabutkan semula. Dan akhir sekali, ia memudahkan pengguna untuk menunjukkan sijil vaksinasi. Okey, kita beralih kepada alatan dan bahan. Seterusnya, alatan dan bahan yang kami gunakan adalah case holder. Case holder ini adalah untuk meletakkan sijil vaksinasi kad berbentuk fizikal yang telah diprint ke dalam case holder. Seterusnya, screen privacy. Ia merupakan suatu pelindung kehadapan. Dan yang ketiga ialah velcro tape. Okay, velcro tape ni seperti saya sebutkan tadi lah, boleh dipasukkan, boleh dilekatkan dan boleh dicabutkan semula. Okey, yang keempat adalah plastik container. Yang kelima adalah water, iaitu air. Yang keenam adalah paper dry soap. Okay. Yang ketujuh adalah hand sanitizer. Yang ke-8 adalah glass cutter. Seterusnya, ada juga alatan dan bahan iaitu gunting untuk menggunting sijil vaksinasi kad yang telah diprint. Yang ke-10 adalah pembaris keluli untuk membuat pengukuran dan penandaan. Dan akhir sekali adalah pisau pemotong untuk membuat penandaan pada screen protector.
Seterusnya, saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut tentang prosedur penghasilan bahan. Okey, yang pertama kita hendaklah melakukan dengan perancangan tanda dan pemotongan velcro adhesive. Yang pertama adalah rancang tanda pemotongan velcro mengikut ukuran belakang case vaccination. Okey, kita membuat ukuran panjang, contohnya kita ukur pada case iaitu bekas dan kita gunting. Ukur dengan 85mm dan tandakan di bahagian belakang velcro. Yang ketiga adalah potong velcro adhesive mengikut tanda yang telah dibuat. Okey, setelah itu kita membuat proses menampal velcro pada case vaccination. Yang pertama kita hendaklah membuka double sided tape pada velcro adhesive dengan berhati-hati. Yang kedua, pastikan permukaan case bersih dan tiada benda asing. Okey, kerana supaya ia melekat dengan lebih kuatlah. Yang ketiga adalah tampal velcro adhesive dengan cermat. Seterusnya, merancang ukuran dan membuat pemasangan skrin privacy. Okey, langkah yang pertama ialah kita hendaklah membuat ukuran di skrin protector privacy menggunakan pembaris mengikut ukuran yang telah ditetapkan. Okey, setelah siap membuat ukuran, langkah seterusnya ialah menguji terlebih dahulu ukuran yang telah dibuat pada skrin protector privacy di casing pelindung sebelum membuat pemotongan supaya ukuran yang telah dibuat adalah tepat. Yang ketiga adalah memotong skrin protector privacy menggunakan glass cutter dan pembaris keluli mengikut ukuran saiz bekas sijil vaksin yang telah ditetapkan. Okey, ini bagi tidak mempunyai pembaziran kos dan juga dapat menjimatkanlah skrin protector. Seterusnya, memasangkan skrin protector privacy pada bekas sijil vaksin. Okey. Okey, mengalih kepada merancang kesemua bahan yang ingin digabungkan. Yang pertama, kita hendaklah merancang bahan-bahan agar projek dapat dicantumkan dengan lengkap. Pencantuman yang boleh dilekatkan mengikut hasrat atau keinginan pengguna. Contohnya, pemilihan yang ada adalah seperti sanitizer, kertas sabun dan juga air. Okey, ini merupakan satu contoh yang telah kami hasilkan. Okey, baik pada menampal bahan-bahan pada bekas sijil. Pastikan permukaan velcro yang ingin dicantum adalah bersih dan bebas daripada kotoran seperti benda asing, abu kan. Yang kedua adalah apabila ingin melekatkan bahan yang lain, hendaklah mencabut terlebih dahulu bahan yang sebelumnya. Okey, contoh dia macam ni, kita ada air dengan sabun. Okey, kalau kita nak pasang sanitizer, kita hendaklah mencabut terlebih dahulu kedua-duanya dan melekatkan di belakang. Okey, dapatlah kita guna sanitizer. Yang terakhir adalah masa yang diambil untuk mencabut dan menampal hanyalah mengambil masa yang sekejap dan mudah. Ia tidak memerlukan kuat tenaga yang lebih dan juga masa yang lebih singkat. Seterusnya, saya serahkan kepada slide pembentangan kepada saudara Iqbal Zulkifli. Okey, terima kasih kepada saudara Al-Khawarizmi. Seterusnya saya akan membentangkan metodologi pembangunan projek yang dibangunkan iaitu Smart Vaccination Case. Pertama, kami mengenal pasti masalah. Okey, pada peringkat ini kami mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pengguna iaitu produk sedia ada tidak mempunyai ciri keselamatan, risiko kecurian data, masalah capaian internet di tempat yang memerlukan pembuktian sijil vaksinasi dan tidak semua golongan berkemampuan memiliki telefon pintar dan tahu menggunakan aplikasi MySejahtera, lagi-lagi golongan warga emas. Setelah masalah yang dikaji dikenal pasti oleh kami merancang reka bentuk produk. Pada peringkat ini, kami memilih bahan dan peralatan yang bersesuaian dan mesra pengguna, ergonomik yang boleh digunakan dengan selamat oleh pengguna. Setelah pemilihan bahan dilakukan, maka kami mula membangunkan produk seperti yang telah dibincangkan pada peringkat ketiga ini. Seterusnya, setelah Smart Vaccination Case ini dibangunkan, maka satu penilaian akan dilakukan untuk memastikan kebolehgunaan produk dapat digunakan dengan baik. Tetapi, jika ada kelemahan, kekurangan, kami akan cuba membaikinya dan menambah baik secepat mungkin.
Contohnya pada mulanya kami menggunakan titik kereta tetapi tidak menepati objektif pembangunan projek iaitu ciri-ciri keselamatan. Jadi kami menukarnya kepada temper glass privacy agar objektif pembangunan projek kami dapat dicapai. Akhir sekali pada peringkat kelima, setelah Smart Vaccination Case dibangunkan, ia boleh digunakan oleh mereka yang berkeperluan dan boleh dibawa ke mana-mana dengan selamat. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya inilah carta alih proses kerja kami, di mana pada peringkat permulaan kami diberikan kumpulan pembentangan tajuk. Kami menyediakan proposal supaya dapat dinilai perancangan kerja kami oleh pensyarah. Seterusnya jika diluluskan, kami mula melakukan pembangunan produk Smart Vaccination Case ini. Baik. Berkaitan bahan dan peralatan dan kos projek kami, saya serahkan kepada rakan saya Al-Khawarizmi untuk membentangkan. Okey, baiklah. Seterusnya anggaran kos projek. Seperti yang tertera, bahan dan peralatan yang pertama ialah casing plastik iaitu berharga hanya RM5 sahaja. Yang kedua adalah bekas sabun dan sanitizer plastik. Kedua harga barangan ini adalah RM9. Yang ketiga adalah velcro adhesive iaitu RM8.50 sahaja dan berukuran 30mm. Seterusnya sanitizer RM5 sahaja. Yang seterusnya adalah paper soap tablet iaitu kertas sabun dengan boleh dapati RM6.70. Yang keenam adalah gum yang berharga RM2 sahaja. Yang ketujuh adalah pembaris keluli dengan harganya RM4. Gunting iaitu berharga RM3. Dan seterusnya screen privacy RM12 sahaja. Dan yang terakhir adalah glass cutter yang berharga RM7. Setelah dibuat kiraan, kesemua bahan yang kami beli adalah berharga RM62.20. Okey, ini merupakan hasil akhir kami lah tentang Smart Vaccination Case. Seperti yang tertera dalam gambar itu, kita dapat lihat lah ada screen privacy di bahagian muka depan bekas. Yang kedua adalah berkaitan dengan bahagian belakang bekas casing. Yang gambar yang ketiga kita dapat lihat ada tiga bahan yang boleh digunakan oleh pengguna mengikut hasrat mereka, iaitu ada sanitizer, ada kertas sabun dan juga air untuk mencuci tangan. Gambar yang keempat adalah sudah melekatkan sanitizer dan juga bekas sigil vaksin. Dan gambar yang terakhir ini merupakan pilihan pembawaan air dan juga kertas sabun. Okey, ini mereka boleh basuh tangan lah. Seterusnya. Okey, ini merupakan rujukan kami untuk membuat Smart Vaccination Case. Ia mengandungi 7 rujukan. Seterusnya saya memberikan laluan kepada saudara Asrul Huzaimi. Jadi sebelum kami mengakhiri sesi perbentangan kami pada hari ini, kami ada sediakan sedikit montaj ataupun video demonstrasi bagaimana produk yang diinovasikan kami dapat menyelesaikan masalah yang dinyatakan tadi. Jadi silakan nonton. Dah masuk Zohor ni, aduh. Solat dulu lah. Nak pakai air dengan sabun ke sanitizer? Sanitizer lah. Pakcik,
nak masuk masjid kena ada bukti dah vaksin. Boleh tunjuk Pakcik? Ada rasa. Sorry Encik, saya nak tunjuk tapi internet tak ada kat sini. Kalau macam tu tak boleh lah. Tak ada bukti vaksin memang kami tak bagi masuk masjid. Ini SOP yang terbaru. Oh, tapi saya ada sijil fizikal vaksinasi. Pakai yang ni boleh? Oh, pakai casing ya sijil ni. Belakang ni apa ni? Oh, ni sanitizer. Oh, maknanya kalau nak pakai sanitizer kita boleh pakai lah. Oh, bagus. Okey cik, boleh masuk dah ada bukti ya. Meanwhile, Oh, ada berkaitan dengan penunjukan vaksinasi peribadi. Inilah peluang aku untuk mencuri data dia. Aku akan jadi kaya lepas ni. Dapat data dia. Kenapa tak nampak ni? Dia pakai skrin apa ni? Aduh! Jadi setelah selesai video montaj ataupun video demonstrasi yang telah kami sediakan, maka berakhirlah sesi perbentangan kami pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.